Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua murid 5 Al-Batuta? InsyaAllah seperti mana yang telah Ustaz maklumkan pada minggu lepas, kita akan mulakan pembelajaran untuk subjek adab. InsyaAllah adab ni subjek untuk peperiksaan UPKK, yang mana insyaAllah kamu semua akan ambil peperiksaan ni pada akhir tahun ini jika tiada apa inilah kesukaran lah, insyaAllah. Jadi untuk permulaan ni kita akan mula daripada adab darjah 4 dahulu, disebabkan kita belum sempat masuk untuk subjek adab tahun lepas. Jadi insyaAllah tahun ni kita akan bermula daripada adab tahun 4 dahulu. Okey, dan selepas selesai adab tahun 4, kemudian kita akan masuk adab tahun 5 pula. Okey, seperti mana yang Ustaz dah maklumkan sebelum minggu lepas, kamu semua perlu menyediakan buku UPKK Adab Akhlak Islamiah. Boleh tengok sebelah ni, Ustaz akan tunjukkan buku ni. Pastikan semua dah ada buku ni. Okey, bila semua dah ambil buku ni, buka muka surat buka muka surat 21. Boleh tengok sebelah muka surat 21, iaitu tajuk adab ketika bertanya. Okey, baik. Yang ni kalau boleh tengok dekat atas tu pelajaran kedua untuk adab, subjek adab tahun 4. Pelajaran yang pertama, kalau boleh buka satu muka surat ke belakang, adab berjalan. Adab berjalan ni sama je macam mana yang kamu belajar waktu subjek akhlak dahulu. Waktu akhlak kita belajar adab berjalan, yang ni pun sama juga. Okey, jadi sebab tu Ustaz tinggalkan dulu adab berjalan. Kita akan masuk adab ketika bertanya, pelajaran yang kedua. Okey, baik, semua boleh tengok dalam buku. Ada perkara pertama yang kamu perlu ambil tahu dan hafal dan faham dan hafal adalah, tengok kat tengah tu tulis adab ketika bertanya. Okey, ada banyak adab ketika bertanya tu. Kita boleh tengok yang pertama, tengok sebelah ni, memulakan dengan salam. Yang kedua, meminta izin untuk bertanya. Yang ketiga, bertanya dengan niat yang ikhlas. Yang keempat, pertanyaan tidak menyinggung perasaan. Yang kelima, ucapkan terima kasih selepas bertanya. Yang keenam, tidak memaksa orang yang ditanya untuk memberikan jawapan. Adab yang ketujuh, bertanya dengan sopan. Adab yang ke-8, bertanya pada masa yang sesuai. Adab yang ke-9, menggunakan bahasa yang sopan dan mudah. Adab yang ke-10 dan yang terakhir sekali adalah tidak memotong percakapan orang lain. Okey, baik, di sini dia sediakan 10 adab ketika bertanya. Jadi sewaktu bila kita nak bertanya kepada seseorang, tak kisahlah bertanya kepada ibu bapa ataupun rakan-rakan ataupun kepada guru sekalipun, kamu mesti kena ikut 10 adab ini. Okey, baik. Buka muka surat sebelah pula, muka surat 22. Surat 22. Kita masuk dekat poin yang kedua dekat atas tu. Okey, dia pecahkan adab bertanya ni kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama sekali adab bertanya kepada guru. Yang kedua, adab bertanya kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, adab bertanya kepada rakan. Okey, kita dalam adab untuk UPKK ni, dia fokus pada 3 orang ni: guru, ibu bapa dan rakan. Macam mana apa adab yang kita perlu ikuti bila kita bercakap dengan 3 individu ni. Okey, tapi bukanlah maksudnya dengan 3 orang ni sahaja kita perlu beradab bila bertanya. Semua orang bila kita nak bertanya mesti kena beradab. Cumanya fokus kita pada subjek akhlak tahun 4 ini, tajuk adab bertanya kepada 3 individu. Yang pertama, adab bertanya kepada guru. Ada 5 adab yang kamu perlu fahami dan perlu praktikkan. Pertama sekali, meminta izin sebelum bertanya. Okay, pertama sekali mesti kena minta izin sebelum tanya nak guru. Tak boleh terus tanya terus. Macam mana biasa Ustaz selalu ajar, nak tanya angkat tangan dulu. Jangan terus Ustaz nak tanya. Tak boleh. Kalau eloknya, sebaiknya angkat tangan dulu. Bila Ustaz dah ya, baru boleh tanya. Sebab apa Ustaz ajar macam tu? Sebab itu adalah adab. Okey. Seterusnya, bertanya dengan sopan dan beradab. Nak tanya pun tak boleh lah sebut ikut sempat je. Kena tanya dengan sopan dan beradab. Yang ketiga, bertanya perkara yang munasabah. Ya, ini pun penting juga. Seperti mana dalam kelas, kalau kita nak tanya apa-apa, mestilah tanya mengenai apa yang guru ajarkan di depan. Apa yang
tajuk yang guru ajarkan kat depan. Janganlah tiba-tiba macam contoh sekarang kita belajar tentang adab bertanya, tiba-tiba tanya apa ustaz buat waktu hari cuti. Itu pun kira soalan walaupun tanya dalam keadaan yang baik, sopan, tapi perkara tu tak munasabah pada waktu tu. Jadi itu pun salah satu kamu dah lari adab pada waktu bertanya kepada guru. Yang keempat, adab bertanya dengan bahasa yang baik, dan terakhir sekali mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Lepas guru tu dah jawab persoalan kamu, ucapkan terima kasih. Okey, seterusnya adab bertanya kepada ibu bapa. Yang ni sekarang ni kamu lagi selalulah, sebab ada kat rumah kan, nak minta tolong ibu bapa, tolong apa pelajaran kamu tak faham, kamu nak tanya. Okey, adab-adab ni kamu mesti kena ikut. Pertama sekali, meminta izin sebelum bertanya. Sama juga, jangan terus pergi ganggu ibu bapa kamu. Minta izin dulu, boleh tak nak tanya, baru bertanya. Seterusnya, bertanya dengan sopan dan beradab. Sama lah tadi macam guru. Ketiga, bertanya perkara yang munasabah. Mesti kena tanya munasabah, tak bolehlah tanya ikut sembarangan. Yang keempat, bertanya dengan bahasa yang baik. Yang kelima, bertanya dengan suara yang rendah. Jangan marah-marah. Yang keenam, bertanya pada masa yang sesuai. Okey, yang ni penting. Sebenarnya kamu tahu juga, kamu semua bersekolah di rumah, ibu bapa kamu pun bekerja di rumah. Jadi kalau ada yang bekerja dengan sibuk dengan kerja mereka, janganlah ganggu. Cari masa yang sesuai. Bila mereka dah tak ada lapang, boleh tanya waktu tu. Jangan terus ganggu. Dan yang terakhir sekali, mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Jangan lupa, bukan kat guru saja, dekat ibu bapa lebih-lebih lagi lah kamu kena terima kasih. Dan terakhir sekali, adab bertanya kepada rakan ada 4 sahaja. Pertama, meminta izin sebelum bertanya. Sama. Bertanya dengan sopan, bertanya perkara yang munasabah, bertanya dengan bahasa yang baik. Okey, baik, alhamdulillah. Untuk hari ini, untuk minggu ini, kita fokus pada adab dahulu. Boleh. Jadi fahamkan betul-betul, dan sebolehnya praktikkanlah adab ketika bertanya ini dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik, insya-Allah situ dahulu untuk pelajaran minggu ni. Insya-Allah kita jumpa, jika ada rezeki kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.